Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang saya hormati. Saya Dayana binti Irwan alias Bob. Hari ini, alhamdulillah pada hari ini saya berpeluang untuk berkongsi sebuah karya yang sangat dekat di hati saya, yaitu sebuah buku cerita digital yang bertajuk Bersih Itu Indah, Kisah Muaz. Oke, buku ini ditulis khas untuk kanak-kanak yang berumur 7 hingga 12 tahun. Dengan harapan agar mereka dapat mengenali dan menghayati nilai-nilai akhlak mulia serta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kisah yang mudah, menarik dan penuh makna. Mengapa saya pilih tema kebersihan? Kerana kebersihan bukan sekadar amalan fizikal, namun ia merupakan cerminan hati. Ia adalah sunnah dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyeumpamakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Kisah ini
mengangkat watak seorang anak yang bernama Muaz, yang menjadikan kebersihan sebagai amalan harian dan akhlak sebagai cahaya hidupnya. Melalui kisah Muaz ni, kita akan melihat bagaimana nilai sabar, pemaaf, kasih sayang, dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang dapat diterapkan dalam kehidupan seharian, walaupun ianya dilakukan oleh seorang anak kecil. Baiklah, sebelum saya mula untuk baca cerita ni, saya mau baca sedikit sinopsis, iaitu Muaz yang kamu nampak di depan muka depan ni, dia adalah seorang Muaz, murid tahun 5 yang rajin dan berakhlak mulia. Setiap pagi, dia rajin menyapu halaman rumahnya dengan penuh semangat, menjadikan kebersihan sebagai sebahagian daripada imannya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun, Muaz dia menghadapi cabaran apabila jirannya Pak Karim sering membuang sampah ke jalan raya tanpa rasa bersalah. Namun begitu, Muaz tidak pernah marah. Sebaliknya dia terus berbuat baik, seperti mengutip sampah dengan sabar dan mencontohi akhlak Rasulullah SAW sebagai seorang yang pemaaf dan penyayang. Suatu hari apabila Pak Karim jatuh sakit, Muaz dan ibunya pergi datang untuk menziarahi dan membawa makanan. Kebaikan Muaz ni dia menyentuh hati Pak Karim yang akhirnya berubah dan mula menjaga kebersihan bersama-sama Muaz. Jadi kisah ni dia mengajak pembaca cilik untuk memahami bahawa kebersihan bukan sekadar amalan luaran, tetapi juga mencerminkan hati yang bersih dan akhlak yang indah. Dengan gaya bahasa yang mesra dan mesej yang mendalam, bersih itu indah, kisah Muaz menghidupkan lagi sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Suatu kisah kecil dengan impak yang besar. Baiklah, mari kita mulakan pembacaan buku digital ini yang bertajuk Bersih Itu Indah, Kisah Muaz. Suatu pagi, matahari memancar lembut dan angin meniup dedaun yang gugur dari pokok rambutan di halaman rumah Muaz. Muaz merupakan anak yang rajin, bangun awal seperti biasa serta menyapu halaman rumah sambil bersenandung kecil. Muaz berkata, kebersihan itu separuh daripada iman. Bisik Muaz mengulang kata-kata ustazanya di sekolah. Seterusnya, ibunya pun tersenyum melihat anaknya
yang menerapkan amalan baik. Bagus anak ibu. Rasulullah SAW pun sangat menjaga kebersihan. Muaz ikut sunnah ya. Setiap pagi, Muaz perasan ada sampah plastik yang bertaburan di tepi jalan rumahnya. Muaz tahu itu bukan daripada rumahnya. Siapa yang buang sampah nih? Gumam Muaz sambil mengutip sampah. Muaz tidak marah, sebaliknya dia mengumpulkan semua sampah dan buang ke dalam tong sampah. Rasulullah SAW tak pernah marah bila orang buat salah. Baginda sabar dan pemaaf, kata Muaz dalam hatinya. Rupa-rupanya jiran baru mereka, yaitu Pak Karim, yang suka menyapu sampah dari halaman rumahnya ke jalan raya. Dia tidak peduli walaupun sampah itu berterbangan ke rumah orang lain. Inilah pelaku orang yang membuang sampah dekat rumah si Muaz tu. Seterusnya, suatu hari Muaz ternampak sendiri Pak Karim menyapu sampah ke jalan. Muaz pun menyapa Pak Karim dengan hanya tersenyum dan terus menyapu seperti biasa. Assalamualaikum Pak Karim, sapa Muaz dengan sopan. Waalaikumsalam, jawab Pak Karim dengan sedikit terkejut. Pada makan malam, Ibu Muaz bertanya, adakah Muaz tahu siapakah yang membuang sampah tersebut? Muaz pun mengangguk dan berkata bahwa Pak Karimlah yang membuang sampah tersebut. Muaz, kamu tahu tak siapa yang buang sampah tu? Pak Karim yang membuang sampah di hadapan rumah, tapi Muaz tak marah, kata Muaz. Muaz berkata lagi kepada ibunya bahwa dia tidak marah kerana dia teringat dengan kisah Rasulullah SAW. Muaz ingat kisah Rasulullah yang sabar walaupun disakiti. Masya Allah Muaz, anak yang baik. Ibu bangga dengan kamu. Rasulullah pernah dizalimi, tetapi baginda tetap berbuat baik. Ibunya tersentuh mendengar kata-kata Muaz sambil tersenyum. Suatu pagi, Muaz keluar seperti biasa. Tetapi kali ini tiada sampah di tepi jalan. Muaz pun berkata, Masya Allah, bersihnya. Namun, dia melihat pintu rumah Pak Karim tertutup rapat. Jiran sebelah memberitahu bahawa Pak Karim demam sejak semalam.
Muaz pun bergegas ke dapur, lalu memberitahu ibunya dan mengajak ibunya pergi menziarahi Pak Karim. Muaz bersedia membawa bubur untuk diberikan kepada Pak Karim yang sedang demam. Pak Karim sangat terkejut melihat Muaz dan ibunya yang sudah berada di hadapan pintu. Ibu Muaz pun menghulurkan bubur dan Muaz pula menghulurkan buah-buahan. Pak Karim pun menitiskan air mata sambil berkata, selama ini dia selalu membuang sampah di hadapan rumah Muaz. Tetapi Muaz tetap melayan Pak Karim dengan sangat baik. Muaz pun tersenyum lebar. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Baginda seorang pemaaf dan penyayang. Sejak hari itu, Pak Karim pun berubah. Dia menyapu halaman rumahnya sendiri dan mula menegur jiran dengan senyuman. Pak Karim juga menyertai Muaz dalam kempen kampung bersih yang dianjurkan oleh sekolah. Pak Karim berkata, Muaz, kamulah guru saya. Bukan saya, Pak Karim, tetapi Rasulullah SAW yang menjadi guru kita semua. Baiklah, Assalamualaikum sahabat Muaz semua. Jomlah kita menjadi anak yang bersih, baik hati, dan disayangi semua. Karena bersih itu indah dan akhlak itu satu cahaya. Kebersihan bukan hanya pada pakaian dan rumah, tetapi juga pada hati. Mari kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan jadikan akhlak mulia sebagai amalan harian. Oke, saya sudah habis baca cerita kisah Muaz. Kamu semua fokus kah tadi? Fokus. Nanti saya akan berikan sedikit soalan. Bolehkah? Boleh. Oke, baiklah. Sebentar ya. Oke, jadi dari kisah Muaz nih dia mengajar kita bahwa kebersihan itu bukan saja tentang menyapu halaman atau membuang sampah, tetapi tentang membersihkan hati dan juga menyebarkan kebaikan dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Oke, baiklah.
Kamu ready kah kalau saya bagi soalan? Ready. Okey. Saya mau tanya siapa ya? Saya mau tanya Umul. Mana Umul? Ya, saya. Okey Umul. Pada pendapat Umul, siapa? Saya. Pada pendapat Umul, pernahkah kamu memaafkan seseorang yang menyakiti kamu? Bagaimana perasaan kamu selepas itu? Ini dia dari ambil cerita tadi yang Pak Karim tu selalu buang sampah, tapi si Muaz tetap memaafkan. Maaf, Ustazah tak jelas soalan. Boleh ulang balik? Okey. Pada pendapat kamu lah, kamu pernahkah memaafkan seseorang yang menyakiti kamu? Dan bagaimanakah perasaan kamu selepas itu? Jelaskah? Ataupun Jelas. kamu? Okey. Pada pendapat saya lah kan, ya, pada pendapat saya pernah maafkan seorang yang telah menyakiti saya. Pada mulanya memang hati terasa sedih dan marah, tapi saya teringat kepada sunnah Rasulullah SAW yang sentiasa memaafkan orang lain walaupun baginda disakiti. Rasulullah SAW tu pernah disakiti, dihina dan dilempari batu oleh penduduk Taif. Namun baginda tak pernah membalas dendam. Sebaliknya baginda berdoa. Itu adalah contoh-contoh keadaan Nabi lah dulu. Apabila saya pilih untuk memaafkan hati, saya menjadi tenang dan lapang. Saya belajar bahawa memaafkan bukan bererti kita kalah, tetapi tanda kita mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Dengan memaafkan, Allah memberi ketenangan dan pahala kepada kita. Jadi memaafkan orang yang menyakiti kita adalah tanda kekuatan iman dan akhlak yang mulia, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Selepas memaafkan, hati menjadi lebih damai dan hubungan dengan Allah semakin dekat. Itu jawapan saya. Wah, baik Umul. Jawapan yang sangat menarik. Saya suka. Okey, tapi bolehkah saya bagi kamu soalan lagi? Satu. Mudah Boleh. je? Boleh. Okey. Apakah nilai akhlak yang ditunjukkan oleh Muaz dalam cerita ni? Jelas? Ya, jelas. Okey.
Okay, nilai akhlak yang ditunjukkan oleh Muaz dalam cerita ini ialah Muaz tu dia sabar, pemaaf, kasih sayang, mempunyai kasih sayang. Lepas tu dia menjaga kebersihan dan berbuat baik pada jiran dia. Itulah yang saya dengar dalam cerita Ustazah. Okey, baik. Terima kasih Umul. Sama. Okey. Sekarang saya mau tanya Wawa. Ada Wawa sini? Ada. Okey. Saya mau tanya soalan dia berkaitan dengan akhlak dengan sunnah dari cerita Muaz ni. Jadi, mengapakah si Muaz ni dia tidak marah dengan Pak Karim? Walaupun si Muaz ni dia buang sampah di depan rumah dia. Kamu rasa? Saya rasa sebab Muaz ni dia tahu tentang sunnah dan akhlak Rasulullah yang sentiasa sabar dengan perkara-perkara yang boleh menyakitkan hati lah. Jadi dia memang ingatlah tentang Rasulullah pun pernah dicaci, dimaki kan. Jadi Rasulullah pun sabar dengan semua benda tu. Jadi dia perlulah ikut sunnah dan akhlak Rasulullah tu. Okay, bagus. Terima kasih Wawa. Tapi saya mau tanya lagi satu soalan. Bolehkah? Boleh. Okay, bagi kamu, apa maksud bersih itu indah dalam konteks cerita ni? Pemahaman kamu lah. Bagi pendapat saya, bersih itu indah tu contohnya bila kita sentiasa dalam keadaan yang bersih, kita jadi tenang nak buat semua benda. Macam kalau kita bersihkan diri semua wangi, orang sekeliling pun akan tenanglah dengan kita. Jadi diorang akan sentiasa mendekati kita. Allah pun akan merahmati kita. Betul. Baik. Okay, terima kasih Wawa. Sama-sama kasih. Mama. Okay, Wafa lagi. Boleh kan saya tanya soalan semua? Okay, Wafa. Wafa rasa bagaimana si Muaz ni dia dapat mengubah sikap Pak Karim dengan perbuatan dia, dengan amalan dia tu? Oh, baik. Terima kasih. Jawapan yang sangat bernas. Okey.
Saya ada satu lagi soalan untuk Wafa. Wafa rasa mengapa kita penting untuk menjaga hubungan dengan jiran? Ini dia umum lah. Betul sekali Wafa. Okey, terima kasih Umul, Wawa dan Wafa kerana dapat menjawab soalan saya dengan baik. Itu menunjukkan kamu sangat fokus dengan cerita Muaz ni. Okey. Kejap ya. Baiklah, jadi kisah Muaz ni dia mengajarkan kita banyak benda, bukan sahaja dari segi kebersihan, tetapi dia juga ajar kita untuk membersihkan hati. Kita telah menyusuri kisah Muaz, seorang anak kecil ni yang tidak hanya menyapu halaman rumahnya, tetapi juga menyapu rasa marah, menyapu dendam dan menyapu kejahilan dengan akhlak dan kasih sayang. Dalam diam, Muaz mengajar kita bahawa perubahan tidak memerlukan suara yang lantang, tetapi hati yang tenang dan tindakan yang berterusan. Jadi daripada seorang jiran yang membuang sampah sesuka hati menjadi kepada seorang sahabat yang menyertai kebaikan dan amalan yang baik daripada seorang anak kecil, iaitu Muaz. Jadi semuanya bermula dengan akhlak. Muaz dia tidak membalas dengan kemarahan, betul? Jadi dia memilih jalan Rasulullah SAW untuk menjadi seorang yang sabar, pemaaf dan berbuat baik. Jadi kita dapat simpulkan banyak nilai akhlak yang kita dapat, iaitu yang pertama sabar dan pemaaf. Rasulullah SAW memaafkan musuhnya dan tidak membalas kejahatan. Jawapan ni Umul sudah nyatakan tadi, betul? Dan nilai yang seterusnya dapat menjaga kebersihan. Rasulullah SAW suka wangi-wangian dan kawasan yang bersih agar hati kita ni jadi lebih lapang. Nilai akhlak yang ketiga, kita dapat
kasih sayang dan empati, seperti menziarahi orang sakit dan memberi makanan kepada jiran. Seterusnya, nilai akhlak yang keempat kita dapat ialah berbuat baik kepada jiran, seperti menyantuni jiran tanpa mengira sikap mereka. Dan nilai akhlak yang terakhir yaitu menyebarkan kebaikan, seperti yang Muaz muat. Dia menjadi teladan dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Oke, jadi saya ingin mengajak semua untuk mendengar adik-adik sekalian untuk menanamkan nilai kebersihan dan akhlak dalam diri anak-anak, bukan sekadar menyuruh tetapi menunjukkan melalui teladan. Tengok daripada kisah si Muaz ni, dia budak kecil pun boleh memberi teladan yang baik kepada orang besar. Apalagi kita yang sebagai orang besar ini untuk menjadi teladan yang sangat baik kepada anak-anak generasi zaman sekarang. Seterusnya, hidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan seharian. Mulakan dengan perkara kecil seperti memberi salam, senyum, menjaga kebersihan, dan memaafkan. Kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Seterusnya, membina komuniti yang saling menyantuni seperti Muaz buat tadi dengan Pak Karim. Dia boleh ubah masyarakat dengan menyebarkan kasih sayang dan sifat sabar itu. Untuk mengukuhkan penghayatan cerita ini, berikut banyak aktiviti yang kita boleh terapkan sama ada di sekolah ataupun di rumah. Yang pertama, kita boleh sapu sampah. Sapu sampah itu seperti kita menyapu dosa kita. Murid, kalau kita di sekolah, murid-murid boleh ada jadwal kan untuk bergilir menyapu kawasan sekolah. Jadi dia punya kebaikan tu dapat diterapkan sama ada di sekolah ataupun di rumah. Seterusnya, mengamalkan amalan 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Kita perlu mengamalkan amalan berikut kepada semua orang, bukan saja untuk guru, bukan saja untuk pelawat, tetapi kepada semua makcik cleaner, tukang kebun di sekolah, semua orang lah. Kita tidak boleh mengira darjat seseorang itu sama ada dia. Kalau kita mau tegur tu, kita perlu tegur cikgu je, kita perlu tegur pengetua je. Itu ndak boleh lah. Jadi kita perlu tegur semua orang biar adil. Lepas tu
Lepas tu kita perlu menerapkanlah kebaikan kepada anak-anak, sebab budak-budak pada generasi sekarang mereka lebih advance, mereka lebih banyak maklumat. Jadi kita perlu menerapkan kebaikan dan bukan keburukan kepada mereka. Jadi saya ingin berterima kasih atas perhatian dan sokongan Anda semua. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk mendidik anak-anak dan mendapat menerapkan baiklah, mari saya mau kamu semua menadah tangan. Kita akhiri dengan doa. Bolehkah? Oke, kejap ya. Kamu semua ready sudah? Nah, Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang bersih, zahir dan batin. Bersihkanlah hati kami daripada sifat marah, dendam dan sombong. Tunjukkanlah kami jalan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuatkanlah kami untuk mengamalkannya. Jadikanlah kami insan yang menyebarkan kebaikan dan menjadi cahaya kepada masyarakat. Amin ya Rabbil Alamin. Jadi kebersihan bukanlah hanya cantik di mata, tetapi cantik di hati juga. Jadi saya harap cerita ini dapat diterapkan dengan baik. Oke, sekian saja daripada saya, Diana binti Irwan alias Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Pas